Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini dalam edisi istimewa bersama dengan anda semua, Maulidur Rasul, istimewa Maulidur Rasul, dalam topik perbincangan kita pada hari ini iaitu siapa ahli sunnah. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, pada hari ini kita bawakan kepada anda panel kita tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertema baju Melayu Ustaz. Nak menunjukkan rasa keseronokan ataupun kegembiraan kita dalam menyambut hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Penuh kemeriahan, penuh kegemilangan dan penuh keberkatan hari kelahiran ini, dan kita nak memperingati hari kelahiran ini. Kerana apa? Kerana kita nak sama-sama melakukan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan, ya, hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Tapi sebelum kita nak pergi kepada orang kata apa yang perlu kita lakukan dalam Maulidur Rasul ini, kita nak tahu juga bila disebutkan tentang sunnah Nabi dan juga amalan dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, pastinya kita akan mendapat pahala daripada sunnah tersebut Ustaz. Ya. Tapi sebelum tu kita nak tahu siapakah dia ahli sunnah. Tapi sebelum itu, kepada para penonton yang nak ajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan anda. Baik Ustaz, siapakah ahli sunnah? Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Makasih Dai Aiman, sidang pendengar, penonton, muslimin muslimat. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk membicarakan tentang ahli sunnah, ya, sebelum kita membicarakan tentang ahli sunnah, perkara yang paling utama sekali ialah kita perlu memastikan keimanan dan keislaman kita. Ya, keimanan dan keislaman kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang Islam dan agama Islam. Ya. Misalnya Allah Taala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari diwahyukan ini, Allah Ta'ala telah menyempurnakan Islam sebagai agama. Allah Ta'ala telah sempurnakan agama dan Allah redha Islam itu sebagai agama. Jadi asasnya ialah Islam itu sendiri. Ya? Kemudian dinyatakan juga di dalam Al-Quran, Innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diradai di sisi Allah ialah agama Islam. Ya? Agama yang diradai di sisi Allah ialah agama Islam.
Dan nama yang Allah Ta'ala pilih kepada kita adalah Muslim. Ya, nama yang Allah Ta'ala pilih adalah Muslim apabila kita beragama Islam. Maknanya bila kita beragama Islam, kita lengkaplah sempurna rukun iman tu. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhirat, malaikat, qada qadar, ya. Kita mengaku dua kalimah syahadah tu, ya, dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, rukun Islam tu, ya. Jadi itu antara asas dalam agama Islam, ya. Sebab bila mana Nabi SAW didatangi malaikat Jibril tanya tentang iman. Mal iman, apakah itu iman? Maka Rasulullah SAW menceritakan soal rukun iman yang 6 tu. Kemudian soalan lagi tanya, apakah itu Islam? Maka Rasul SAW menceritakan tentang rukun Islam yang 5 tu. Mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan salat, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji, makna pelaksanaan. Dan kemudian malaikat Jibril tanya Nabi SAW tentang ihsan. Maka dijawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah, bukan melihat sungguh. Seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak boleh rasa macam tu, maka Allah melihat kamu. Jadi di hujung hadis tu Nabi SAW memberitahu bahawa itulah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu mengajar agama kamu. Jadi agama apa yang ajar? Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan itu antara komponen dalam agama, ya. Jadinya apabila kita mempunyai rukun iman, kita melaksanakan rukun Islam dan kita ada ihsan, maka kita beragama Islam, maka kita dinamakan sebagai Muslim. Ya, itu yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan kamu, ya, kita semua ni muslimin, sebagai orang muslim sebelum Al-Quran, dan di dalam Al-Quranul Karim pun dinamakan sebagai muslim. Jadinya ini asas yang sangat penting. Maknanya dia aliran apa sekalipun, pemikiran apa sekalipun, cara faham dia, cara amalan dia pun mungkin berbeza dengan kita, tetapi bila mana dia beriktikad sebagaimana iktikad kita dalam rukun iman, lebih-lebih lagi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia melaksanakan rukun Islam, ya, nampaklah cara semayang dia tu macam lebih kurang kita lah, ya. Puasa pun sama, ya. Dan itu maknanya dia adalah muslim. Dia adalah muslim, ya. Cumanya tafsiran terhadap Islam tu dia ada pelbagai. Ya, tafsiran terhadap Islam tu pelbagai. Di sinilah seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita nak mengambil tafsiran terhadap Islam yang dinamakan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, dia pecahan daripada Islam itu, tafsiran dia sebab macam-macam nanti. Ada Islam cara macam ni, ada Islam cara macam tu, macam ni. Kita seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya mengambil tafsiran mengikut manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana secara ringkasnya Ahli Sunnah itu adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jamaah itu secara ringkas, secara mudahnya ditafsirkan oleh sebahagian para ulama sebagai para sahabat Nabi. Jadi memang keislaman kita itu berdasarkan corak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh para sahabat Nabi. Maknanya kita tak lari jauh, ya, tak lari jauh daripada Nabi, tak lari jauh daripada para sahabat Nabi, kerana para sahabat Nabi
mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam kita tu Al-Quran, kita rujuk kepada hadis, sunnah, dan kita rujuk kepada para sahabat. Wallahu a'lam. Maksudnya secara tunjangnya, pertama sekali kita perbetulkan asas kita dulu seperti mana yang Ustaz sebut sebentar tadi, iaitu dengan rukun Islam kita, rukun iman kita dan juga ihsan yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Barulah kita faham apakah yang disebutkan tentang keimanan kepada Allah SWT. Barulah kita nak buka perbincangan kita pada hari ini, Ustaz, berkaitan dengan siapakah ahli sunnah. Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan, boleh kita raikan, Ustaz? Ya. Kita bersama dengan Mas Niza. Bilakah sejarah permulaan fahaman ahli sunnah wal jamaah? Adakah setelah kewafatan Nabi SAW? Dan yang kedua, apakah asas-asas pegangan ahli sunnah? Dan yang ketiga, apakah hukum orang yang menolak fahaman ahli sunnah wal jamaah? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Sejarahnya ini kalau kita nak katakan betul-betul tu memanglah tidak disusun ya. Tidak disusun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah disusun pada zaman sahabat Nabi. Tetapi kerangka-kerangka itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Misalnya di dalam satu riwayat disebutkan tentang perbezaan yang banyak, ikhtilafan kasira, perbezaan yang banyak. Zaman Nabi SAW tu ada perbezaan, tetapi perbezaan itu selesai dengan mudah kerana ada Nabi. Bincang-bincang kalangan sahabat tak setuju, ada Nabi, terus rujuk Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana gini. Senang ya. Kemudian bila zaman sahabat, Nabi SAW wafat ya, meninggal dunia, sahabat masih ada ya. Jadi lepas zaman sahabat tu mula kembang, Islam pun makin berkembang luas ya. Nabi sudah tidak ada, sahabat pun sudah tidak ada ya, tinggal tabi'in. Jadi makin pecah situlah ya. Maka di sinilah maknanya mula disusun ya asas-asas ahli sunnah wal jamaah, tetapi sebenarnya benda tu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam hadis tu, riwayat sebut tentang perbezaan yang banyak. Di hujung hadis tu disebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di atau kama qala. Maknanya apa? Hendaklah bila tengok perbezaan ini, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan sunnah tu ada. Kita ahli sunnah. Pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada sunnah Nabi, pegang juga dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapakah khulafa'ur rasyidin? Para ulama sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya mereka ini adalah tokoh-tokoh para sahabat ya, tokoh-tokoh para sahabat ya. Bukan makna tak ikut sahabat ni tak, tapi ini disebutkan tokoh-tokohnya ya, kerana mereka adalah khulafa' rasyidin ya. Jadinya maknanya asas ahli sunnah itu balik kepada sunnah Nabi, jalan Nabi, balik kepada jalan para sahabat Nabi, lebih-lebih lagi 4 para sahabat Nabi yang disebut sebagai khulafa' ar-rasyidin itu ya. Itu secara ringkas tentang sejarahnya. Jadi malah kita kata ahli sunnah, kita balik kepada Rasulullah, balik kepada para sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bagi mereka yang menolak ahli sunnah wal jamaah ni, Ustaz, apa hukumnya? Kalau kita menolak ahli sunnah wal jamaah ya, maknanya kita nak mengambil tafsiran siapa. Tafsiran siapa terhadap Islam itu. Sebab ada tafsiran yang lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsiran yang lari daripada huraian para sahabat Nabi. Ya. Sebagai contohlah ya. Sebagai contoh, hari ini ada orang mendakwa bahawa hubungan terlarang ya, yang pelik tu, homoseks. Ada orang yang mendakwa perkara yang sebegitu tidak haram. Nauzubillah. Dia punya tafsiran itu, ya.
dia mendakwa benda itu tidak haram. Kenapa kumpulan ni, pemikiran ni mengatakan tidak haram? Kerana dia kata tidak ada larangan dalam Al-Quran. Tidak ada larangan dalam Quran. Manakala cerita Nabi Lut, kumpulan ni jawab, ya, untuk umat Nabi Lut saja, bukan untuk umat Nabi Muhammad. Hadis Nabi, hadis Nabi itu semua dia kata daif belaka. Daif tak boleh pakai, dia kata tak boleh guna pakai. Jadi kesimpulannya secara ringkas, tafsirannya ialah dalam Islam homoseks tidak haram. Jadi adakah kita nak mengambil tafsiran yang sebegitu? Tak mungkin. Islam yang sebegitu. Jadi kalaulah kita menolak cara faham ahli sunnah wal jamaah, maka cara faham siapa yang kita nak ambil? Jadi situ bila ambil cara faham yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, kita bimbang, kita akan masuk kepada fahaman yang menyeleweng. Dan kita nak tahu apakah dia asas-asas pegangan ahli sunnah wal jamaah selepas ini, Ustaz. Baik, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan kira. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, para penonton sekalian, kita nak melihatkan satu perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita, iaitu bila mana kita sebutkan tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Kita nak pergi dengan lebih jauh, tapi sebelum tu kita nak lihat apakah dia asas-asas utama ahli sunnah wal jamaah sebelum kita keliru, kan? Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya boleh katakan asas-asas kepada ahli sunnah wal jamaah ini, yang pertamanya adalah Al-Quranul Karim. Ya, adalah Al-Quranul Karim. Ya, maknanya kita nak kena rujuklah kepada Al-Quranul Karim, ya. Yang keduanya adalah hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak kena rujuk kepada hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Contohnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud dan sebagainya, ya. Kitab-kitab yang mu'tabar di dalam ilmu hadis, ya. Kemudiannya kita rujuk juga kepada nukilan-nukilan daripada perkataan sahabat. Kerana perkataan sahabat ini disebut sebagai athar, dan mereka menyatakan sesuatu, mereka mengambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kefahaman mereka. Dan mereka ini, kefahaman mereka sudah tentulah lebih baik daripada kefahaman kita dalam isu-isu agama ini, ya. Jadi itu maknanya Al-Quran, sunnah Nabi, hadis Nabi, asar, perkataan sahabat, ya, perlakuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita juga melihat kepada kesepakatan para ulama, ijma' para ulama. Kemudian ada lagi lah asas-asasnya. Jadi ini antara 3-4 perkara yang perlu kita pegang betul-betul. Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma kadang-kadang tu kefahaman kita tu kita nak ikut kefahaman siapa? Maka di sinilah datangnya kepentingan para ulama, ya. Para ulama datang nak menghuraikan maksud yang lebih detail mendalam terhadap Al-Quran dan nak menghuraikan maksud daripada hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab kadang-kadang kita terjumpa hadis-hadis yang sebenarnya palsu. Kita baca dalam kitab, Rasulullah berkata ni, boleh elok hadis ni. Bila tengok para ulama menyatakan hadis tu palsu. Jadi situ maknanya kadang-kadang dalam buku, dalam kitab dia tak beritahu. Dia tak sebut hadis tu palsu, dia cuma sebut Rasulullah bersabda, ya. Jadi situ maknanya kita nak kena rujuk para ulama, supaya para ulama boleh menerangkan kepada kita hadis mana yang benar, yang boleh diterima, hadis mana yang tidak benar, yang perlu kita tolak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila mana seorang itu berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah ni Ustaz, ya, ada di kalangan mereka ni yang mungkin terpesong sedikit ataupun terlari daripada landasan yang sebenar, ni. Sahabat kita Salah Rasid Cik-Cik bagaimana mahu mengenal pasti golongan yang sesat, dalam masa yang sama mereka juga mengamalkan sunnah.
macam mana nak kenal golongan sesat, ya? Ya, macam mana nak kenal golongan sesat? Pertama sekali, kita sendiri kena ada kefahaman tentang Islam dan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya. Kalaulah kita tak biasa sesuatu kawasan, ya, kita tak biasa sesuatu kawasan, ya, tiba-tiba Da'i Aiman tanya saya, saya pun baru datang 2 hari je duduk kawasan ni kan, ya, macam mana encik saya nak pergi sini, saya tak biasa. Kata ikut jalan ni, ikut jalan tu, agak-agak sampai ke tak sampai? Sesat lah kan, sesat lah. Jadi maknanya nak tanya tu, tanyalah kepada orang yang ahli dia. Jadi sebelum kita nak kata, nak kenal orang ni sesat, yang kumpulan ni sesat, jangan lagi. Kita ahlikan, kita bagi belajar faham dulu, Zat. kita belajar dulu. Jangan tudinya. Kita maknanya bila kita belajar dulu, kita faham dulu, insya-Allah nanti kita akan kenal sendiri, ya. Kita kena belajar dulu, ya, asas tu. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia banyak tekankan soal sifat. Ya, dia banyak tekankan soal sifat, bukan nama. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran sifat orang jahat. Allah Ta'ala nyatakan sifat orang yang berpaling daripada kitab Allah. Ya, Allah Ta'ala nyatakan orang yang tidak mau taat kepada perintah Allah. Allah Ta'ala sebut tentang orang munafik, berpura-pura. Ya, Allah Ta'ala sebut tentang orang yang bertaubat, yang ihsan. Ya, sifat-sifat ini, ya, sifat. Jadi maknanya kita nak kena kenal agama kita, kita nak kena kenal sifat kita, kita nak kena faham Al-Quran, ya, kita nak kena tadabbur Al-Quran, kita nak kena faham asas agama yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, ya. Baru kita boleh ni. Saya tertarik ada satu hadis, ya, satu hadis secara ringkas tadi. Ada orang kata Nabi solat sunat taubat tiap-tiap malam sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tiap-tiap malam Nabi solat sunat taubat sebanyak 1000 rakaat. Persoalannya, betulkah itu hadis Nabi? Kerana apa? Kerana yang pertama, di mana sumber ambilan? Dalam kitab mana menyatakan Nabi melaksanakan solat sunat taubat tiap-tiap malam sebanyak 1000 rakaat? Dalam kitab mana? Satu. Kita kena tanyalah. Sebab dalam hadis yang sahihnya, Sayyidatina Aisyah menyatakan dalam Sahih Bukhari, Nabi semayang malam tak lebih daripada 11 rakaat. Yang riwayat ni kata tiap-tiap malam 1000 rakaat. Riwayat sahihnya kata tak lebih pada 11 rakaat. Sehingga ulama kita berbeza pandangan, tarawih tu 8 ke 20. Okeylah, 8 dengan 20 tu tak jauh beza lah. Ya, 8 dengan 20 tu tak jauh beza, tak apalah. Adalah 20 pun daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan daripada arahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tak jauh mana. Yang 1000 rakaat ni dari mana sumbernya? Itu maknanya bila tengok, oh Masya Allah, hebatnya Rasulullah semayang sampai 1000 rakaat, tanpa sedar saya bimbang kita berdusta atas nama Nabi. Kita berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi kita kena cari sumbernya, kena pastikan betul-betul. Jadi kalau kita tahu bahawa Nabi semayang malam tak lebih daripada 11 rakaat, ya, adalah riwayat yang sahih, dan Nabi tu uswah, ikutan bagi kita. Bila Nabi semayang 11 tu, kita boleh ikutlah, kan? Tak sampai 11 pun, maknanya 9, 7, 5, okey lah, boleh lah ikut. Tapi kalau kita semayang 5 nak banding dengan 1000 rakaat, jauh sangat. Betul. Kan? Jadi Nabi tak jadi uswah ikutan bagi kita. Jadi kalau kita tahu yang benarnya Nabi semayang tak lebih 11 rakaat, ya, dan tiba-tiba ada orang bawa cerita hebat Nabi semayang 1000 rakaat, kita tahu ini faham cara ni, hadis tak betul. Orang yang bawa ni tidak teliti dalam menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tinggalkanlah
hadis tersebut kita tinggalkanlah orang yang membawa perkara dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal dulu. Saya ceritakan hadis ni, ceritakan kepada hadis ni pada jemaah masjid. Bila mula-mula cerita Nabi semayang 1000 rakaat tiap-tiap malam ni, semayang sunat taubat. Masya Allah, jemaah tu. Masya Allah, hebatnya Rasulullah. Saya nak cerita, tapi saya tak katalah hadis tu hadis tak betul. Cerita dulu. Jemaah terkejut, hebatnya Nabi tu. Bila bagi tahu hadis tu tak ada asas, baru sedar. Maknanya kita tak tahu yang betul, jadi kita terpedaya dengan yang salah. Wallahualam. Tapi setengah pada mereka ni Ustaz berlebih-lebihan ya dalam melakukan satu-satu perkara yang mana Nabi tak buat pun. Kan, tambah-tambah sekarang ni lagilah macam-macam Ustaz. Bila mana sambutan Maulid Rasul ni dilakukan secara berlebih-lebihan ataupun secara orang kata fanatiknya tu dalam melakukan satu perkara. Adakah melakukan sesuatu perkara yang Nabi tak buat ini adalah satu perkara yang bersalahan Ustaz? Melakukan sesuatu perkara yang Nabi tak buat. Ya. Melakukan sesuatu perkara yang Nabi tidak buat. Tengok dulu. Ya. Kerana dalam hadis Nabi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya menyuruh. Perkataan Nabi kata saya suruh. Buat. Wa idza nahaitukum, apabila saya larang, tinggalkan. Jadi dua asas Nabi, perkara yang Nabi suruh, perkara yang Nabi larang. Yang Nabi tak buat tu dibiarkan dulu. Ya. Sekarangnya masalah kita, Nabi tak buat. Asas dalam agama, Nabi suruh buat, Nabi larang tinggal. Yang Nabi tak buat, hold sekejap. Boleh bincang lagi. Sebab itu dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, dia tidak menetapkan sesuatu hukum semata-mata Nabi tak buat. Semata-mata Nabi nak buat, terus nak kata hukum tak boleh buat. Tak, tengok lagi. Mungkin ada dalil umum daripada Quran, dalil umum daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Misalnya kita katakan hadis, kita kumpul ramai-ramai baca Quran. Kita kumpul ramai-ramai baca Quran, ya. Kalau nak tengok dalam catatan sunnah Nabi, ada atau tidak Nabi kumpulkan para sahabat, jom hari ini kita baca Quran ramai-ramai, ada atau tidak? Kita simpan soalan tu Ustaz. Boleh Boleh. Para penonton mesti nak tahu kan, ada ke tidak baca Quran ramai-ramai ketika zaman Nabi SAW? Boleh Ustaz? Boleh. Kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersama saya Daya Iman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada hari ini istimewa Maulidur Rasul, membincangkan tentang ahli sunnah wal jamaah. Tadi Ustaz ada sebut satu perkara berkaitan dengan ada ke Nabi kumpulkan sahabat ramai-ramai untuk kita baca Quran Ustaz? Baik. Persoalan dia, adakah Nabi mengumpulkan para sahabat ramai-ramai untuk baca Quran sebagaimana yang kita buat pada hari ini? Jadi bila kita tengok, tidak ada riwayat bahawa Nabi ajak para sahabat, jomlah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abu Abdurrahman, jom kita kumpul 30 orang, 40 orang baca Quran. Tak ada. Jadi adakah semata-mata Nabi tidak melakukannya, maka kita katakan kita tak boleh buat benda tu? Asalnya kalau Nabi larang, jangan baca Quran ramai-ramai, okeylah, kita tak buatlah. Tapi tak ada larangan tu. Cuma masalah Nabi tak buat. Di sinilah, walaupun tidak ada riwayat bahawa Nabi melakukannya dengan para sahabat, tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, tentang berkumpul beramai-ramai membaca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihimus sakinah, sampai habis. Mana kumpul ramai-ramai ni nak baca Quran, dapat ketenangan, dapat rahmat Allah. Maknanya
Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim menyatakan wa fihi dalilun ala fadli ijtima'i ala tilawatil Qur'ani wa hadha madhhabuna wa madhhabul jumhuri. Dalam hadis ni, hadis kumpul ramai-ramai ni adalah dalil kepada kelebihan berhimpun untuk membaca Quran. Nabi tak buat, tapi daripada perkataan Nabi, sabdaan Nabi tu, kumpul ramai-ramai ni baca Quran, ada kelebihan. Inilah madhab kami dan madhab majoriti para ulama. Jadi benda yang Nabi tak buat tu kita tengok dululah, tengok bersalahan ataupun tidak. Macamnya sekarang ni kita kata hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi tak buatlah, ya. Tapi kita tengok dulu apa yang kita buat ni. Kita budaya masyarakat kita bila Maulid Nabi ni kita tak buat benda-benda pelik. Kita buat majlis ilmu, kita buat ceramah, kita buat forum, apa lagi? Buat qasidah, qasidah sebagai hiburan, ya. Kita buat pertandingan azan sebab cuti kan. Pertandingan azan, pertandingan bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat ni tak ada benda-benda pelik pun, ya. Maknanya kalau ceramah tentang Nabi, majlis ilmu memang disuruh, forum majlis ilmu, qasidah puji-puji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah kan. Pertandingan, ya, nak isi masa kanak-kanak dan sebagainya, ya, tak ada benda-benda pelik. Tapi kalau masa kita buat ceramah Maulid itu kita dakwa perkara pelik, ya, kena siapkan satu kerusi. Pasal apa? Nabi nak datang malam ni. Itu sudah berlawanan lah dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, kan. Dan budaya kita tak ada budaya tu, ya. Budaya kita tak ada. Kita tak ada lah nak sediakan satu kerusi khas untuk Nabi, kerusi untuk Saidina Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Jadi kalau ada orang bawa benda itu, itu yang pelik tu, itu yang kita kena kawal. Itu tak boleh. Apa yang kita buat, benda yang ada majlis ilmu dan sebagainya. Ni macam pagi ni Ustaz, ya. Kebanyakan pada mereka pun pakai macam kita juga Ustaz. Tapi mereka ada perarakan, berselawat kepada Nabi SAW. Salah ke Ustaz? Perarakan tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya minum arak. Berarak tu tak apa. Sebab dalam Al-Quranul Karim disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutuskan engkau melainkan jadi rahmat. Nabi itu rahmat. Nabi itu rahmat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala suruh dengan rahmat Allah fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah tu hendaklah kamu bergembira. Jadi bergembira dengan rahmat Allah, salah satu rahmat Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya yang saya nak ungkit sikitlah. Kadang-kadang ni kita bergembira lebih sangat, ya. Seronok dan sebagainya. Tapi kita tak ikut ajaran Nabi. Kadang-kadang malam tadi ceramah Maulid hebat sangat sampai pukul 11 malam. Subuh tu surau tak ada orang. Allahu Akbar. Yang lagi penting. Mana lagi penting? Kan? Maulid tu setahun sekali je, setahun dua kali je. Semayang subuh hari-hari. Kan? Surau tu atau masjid malam tu penuh 500 orang, 1000 orang. Sayang Nabi ni. Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang Nabi ni, masya-Allah. Subuh pagi tu ada 10 orang. Allahu Akbar. Mana yang betul-betul sayang Nabi ni? Sentap juga tu Ustaz. Maknanya perbuatan berarak ni tak ada masalah, jangan minum arak ya. Dan yang paling penting sekali dalam program kita tu kita ada selawat. Kan kita mengingati Nabi SAW. Tapi perkara yang lebih mustahak itu perlu kita utamakan Ustaz kan? Jadi mungkin semayang tu lah, semayang subuh tu. Jadi kalau kita bimbang, kita jadi munafik. Nampak sayang Nabi, mana semangat sayang Nabi, 1000 orang, 2000 orang datang masjid. Pagi tu tinggal AJK ada 3-4 orang, tinggal orang tua-tua kan, yang umur 70 dah, yang 50, umur 50, 40, 30 tak datang dah. Malam tadi ya semangat, masya-Allah kan. Jadi itu betulkah kita ni sayang Nabi ni? Jadi saya ingat orang yang tak datang Maulid malam tu tapi datang sembahyang subuh hari-hari tu, itulah orang yang sebenar-benarnya ikut sunnah Nabi. Sayang Nabi. Itulah yang sebenarnya sayang Nabi.
Maknanya yang paling penting sekali adalah intipati program tu, Ustaz. Ya. Dan bagaimana kesan terhadap program tu. Ya. Silap-silap kalau kita buat program Maulid pada malam tu, Ustaz, penuh masjid pagi tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Ya. Ustaz, Betul. bagaimana kita melihatkan akan sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi, bagaimana sayangnya, cintanya kita kepada Nabi SAW. Baik, Ustaz, sahabat kita ada soalan, Ana Karnina, bagaimana dengan 4 mazhab? Adakah berbeza-beza pendapat tentang ahli sunnah wal jamaah dalam akidah Islam? Baik, 4 mazhab ya, tidak ada perbezaan dalam akidah Islam yang dasar. Tidak ada perbezaan dalam akidah yang dasar. Itu yang kita nak jaga sungguh-sungguh. Maknanya setiap daripada kita ini beriman bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah. Tuhan yang sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahawa Muhammad itu Rasulullah. Kita beriman bahawa Quran kalam Allah, kitab Allah. Kita beriman bahawa Quran sebagai panduan ya, panduan kepada kita. Kita beriman kepada. Maknanya dari sudut dasar akidah tidak ada beza. Maka sebab itu kita kena tumpukan kepada dasar akidah. Cuma perbezaan itu kalau dalam akidahnya disebut sebagai furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Misalnya malam Isra' Mi'raj tu Nabi SAW tengok Allah ataupun tidak. Ya. Isra' Mi'raj, Isra' ada sebut dalam Quran, subhanallazi asra tu ada. Tak ada masalah lah. Tapi malam Isra' Mi'raj tu Nabi tengok Allah atau tidak? Ada ulama kata Nabi tengok, ada ulama kata Nabi tak tengok. Jadi benda tu ikutlah, kita ambil mana-mana. Dia tak bukan dasar akidah. Kita ambil mana-mana pandangan pun tidak merosakkan iman kita ya. Jadi dasar akidah kita tak ada beza. Manhaj ahli sunnah perlu menekankan kepada dasar akidah supaya wujud kesatuan dalam kalangan umat Islam. Apabila kita menekankan cabang-cabang akidah, ini yang menyebabkan kita bergaduh, kita berbeza pandangan yang keterlaluan, kita jadi ekstrim. Kadang-kadang kita menyesatkan sesama umat Islam, mengkafirkan sesama umat Islam, menyesatkan orang yang berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi pasal apa? Pasal kita ada sifat ekstrim, kita terlalu tumpu kepada cabang akidah, tidak tumpu kepada dasar-dasar akidah. Wallahu a'lam. Maknanya yang paling penting dasar akidah itu tetap sama walau berbeza pandangan mazhab. Ustaz, saya tanya satu soalan. Seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, Nabi SAW solat malam 11 rakaat, Ustaz. Dan ada juga disebutkan di dalam dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan jumlah amalan sunnah Nabi, sebagai contoh zikir. Kan ada yang Nabi sebut zikir mungkin 33 kali, sekian-sekian banyak dan sebagainya. Tapi orang tu dia buat banyak tu je, Ustaz. Sebab dia memang ikut betul-betul sunnah Nabi, dia ikut jumlah tu saja. Adakah boleh ataupun lebih baik kita lebihkan atau apa, bagaimana, Ustaz, yang terbaik? Baik, kalau dia betul-betul ikut sunnah Nabi, betul lah tu. Betul lah tu. Maknanya lepas semayang dia zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Takat tu je. Takat tu je. Jemaah kata tu imam tambahlah sikit, sikit sangat 33 tu. Dah ikut tu tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan. Nanti lepas semayang tambah lagi. Lepas habis semayang apa semua, tambah sendiri subhanallah. Ni duduk saja-saja ni subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tak ada masalah, boleh. Jadi maknanya benda tu sunat, sunnah Nabi yang sunat 33. Tapi ada riwayat lagi kata 25, ada riwayat kata 21, ada lagi. Tapi tak apa, kita ambil 33 dulu ya. Kalau dia lebih pun tak berdosa. Tak berdosa kerana dia masuk dalam wazkurullaha katsira, zikir Allah banyak-banyak. Boleh juga. Tapi kita ikut dulu apa yang Nabi ajar, kemudian tambahan-tambahan tu kemudian lagi. Sebab itu dalam satu riwayat hadis ya, Nabi sebut siapa yang kata man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Siapa yang kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali.
hari-hari pagi. 100 kali. Nabi sebut 100 kali. 100 kali ni saya kira dalam 15 minit lah. Kita buat tu dalam 15 minit tu. Maknanya sambil-sambil pergi kerja tu, insya-Allah boleh habis lah. Biji tasbih tu habis lah. 100 kali tu 15 minit, 20 minit. Kalau dengar lagu jadi lama sikit lah. Berhenti banyak kan dengar lagu dan sebagainya. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi hujung hadis tu, 100 tu dia kata, tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang baca 100. Tak ada orang yang lebih baik dah daripada orang yang baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 tak ada dah orang lebih baik kecuali orang tu buat lebih banyak daripada tu. Apa maksud tu Ustaz? Maknanya saya buat 100, dai buat 120. Maknanya dai Aiman lebih baiklah. Pasal lebih banyak. Tak ada orang lebih baik daripada yang baca 100 kecuali ada orang buat lebih baik, lebih banyak daripada tu. Perbuatan 100 itu dah terbaik dah. Dah terbaik dah. Cuma siapa lebih dia lagi baik. Lagi baik. Maknanya Nabi dah bagi lesen dalam zikir kepada Allah ni, nak lebih pun tak apa. Mana? Tapi tak apalah. Maknanya kalau dia duduk seorang-seorang dia nak subhanallah 300 kali. Ikut suka dia lah. Dia tak ada kerja apa, kan? Tapi kalau yang betul-betul nak jaga ikut 33, betul juga. Baik Ustaz. Jadi ada sesetengah ni Ustaz saya nak tanya soalan kepada Ustaz. Ada setengah orang ni dia ni fokus kepada sunnah-sunnah tertentu dan dia fanatik dengan sunnah-sunnah tersebut sehingga mengabaikan sunnah-sunnah yang lain. Katanya dengan sunnah ini boleh buat aku masuk syurga. Sebagai contoh kalau kita lihat Ustaz sebut tadi la ilaha illallah dapat masuk dalam syurga. Bila pada akhir kehidupannya dia sebut la ilaha illallah dapat masukkan dia dalam syurga. Dia fanatik. Dia sebut zikir itu sahaja. Adakah boleh ataupun bagaimana? Kita berehat seketika Ustaz. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Dengar kupasan lanjut pada Al-Fadhil Ustaz. Selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nuru fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dalam slot istimewa Maulidur Rasul, pada hari ini kita membincangkan tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Baik, Ustaz dah cerita panjang lebar sebentar tadi, dan ada di kalangan mereka ni Ustaz yang mana fanatik dengan satu-satu amalan sunnah ini sehingga meninggalkan amalan-amalan sunnah yang lain. Mungkin apa pandangan daripada Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tumpu kepada satu amalan sunnah, tetapi kita mengabaikan sunnah yang lain, bahkan melakukan perkara yang dilarang dalam agama. Kadang-kadang ada orang dia Masya Allah zikir, janggut panjang kan, cakap tu Masya Allah la ilaha illallah, Masya Allah la ilaha illallah, pakai kepiah, pakai serban, tetapi dia tidak berlaku adil, dia zalim. Sunnah Nabi yang lebih besar ialah sunnah akhlak tu, ya. Sebab itu dalam hadis ada riwayat saya baca, seorang yang ahli ibadah, yang beribadat sittin wa sab'ina sanah, dia beribadat selama 60-70 tahun, tetapi di hujung hayatnya dia berlaku zalim dalam pembahagian harta, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Walaupun dia beribadat 60 tahun, 70 tahun. Kenapa? Karena berlaku zalim tu dosa yang sangat besar, kan?
Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi banyak subhanallah, 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 tapi kita tak bagi nafkah kepada ahli keluarga kita, zalim, kan? Yang subhanallah ini bukan satu perkara wajib, perkara sunnah yang sunat. Ya, bagi nafkah itu satu sunnah yang wajib. Situ dia kena ada aulawiyat, keutamaan pula, keutamaan ya. Kalau kita masya Allah pegang sunnah pakai sorban, alhamdulillah, ataupun sunnah kayu sugi, alhamdulillah, baguslah. Tapi ia adalah satu perkara sunat, sunnah yang sunat. Ya. Kalau kita duk pakai sugi tapi mengumpat orang, celaka orang ni, kan? Menjaga lidah itu sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib, sunnah Nabi yang wajib. Bersugi itu sunnah yang sunat. Jadi sunnah yang wajib lebih besar, lebih penting daripada sunnah yang sunat. Tapi nak jaga yang wajib tu, sunnah yang wajib tu lebih sukar daripada menjaga sunnah yang sunat. Jadi syaitan akan kelirukan kita. Tak apa, kamu dah buat sunnah ni elok dah. Kata kat orang tak apa, kutuk orang tak apa, tipu pun tak apa. Kan? Jadi sebab itu kita nak kena jaga betul-betul perkara yang wajib. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ya, manhaj ahli sunnah ini, innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Nabi bagi dua asas ni. Allah Ta'ala telah memfardukan perkara yang fardu-fardu. Ada beberapa yang wajib, yang fardu. Fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan perkara fardu tu. Jangan sia-siakan, jangan abaikan langsung. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, jangan cerobohi perkara haram tersebut. Jadi asas agama kita ni ahli sunnah, dia kena jaga yang wajib, jangan tinggal, jangan abai, jaga perkara haram, jangan buat perkara haram. Barulah datang perkara sunat-sunat ni. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada seorang makcik ni, dia bukannya orang kata makcik ni tak adalah banyak amalan sangat, kan? Tapi makcik ni jaga budak-budak tapis ni, yang mana mereka ni banyak mengamalkan sunnah. Makcik ni amalan tak adalah banyak sangat. Ataupun mungkin ada seorang pengawal keselamatan, dia kata, saya bukanlah ni baik sangat pun, tak banyak pun buat sunnah-sunnah ni, tapi saya hari-hari saya jaga budak-budak yang buat amalan sunnah dan sebagainya. Dia bantu budak-budak ni pula jaga keselamatan dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang membantu orang lain buat perkara-perkara sunnah ni, Ustaz? Bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu pandang hina, pandang kecil sedikit pun terhadap perbuatan baik. Jangan pandang kecil. Jadi kadang-kadang kita tengok, ya, orang tua yang jaga budak-budak mengaji dan sebagainya, Allah, makcik tu tak ada apa pun, kan? Amalan tak banyak, sedangkan dia buat kebaikan, ya. Seorang pengawal keselamatan, dia menjalankan amanah itu sunnah Nabi yang besar tu, kan? Dia bekerja daripada pukul berapa, dia jaga betul-betul. Dia ronda betul-betul. Dia kena report, laporan, dia buat betul-betul. Menjaga amanah itu satu sunnah yang besar sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang tu kita tak lihat sebagai sunnah Nabi. Kan? Itu tak ada apa tu. Biasa dunia belaka tu. Kan? Ni saya sunnah Nabi ni, pegang kayu sugi, panjang kayu sugi tu, ya. Janggut, ya. Ya, dan sebagainya lah. Kita lebih kepada luaran, tapi kita tidak melihat kepada intipati. Sedangkan penekanan Nabi SAW itu adalah kepada intipati. Sebab itu luaran-luaran ini dia datang lambat. Dia datang lambat. Maknanya awal-awal keislaman, awal-awal dakwah Nabi tekankan inti dulu. Dalaman dulu. Nabi tekankan soal akhlak. Yang Nabi sebut janggut-janggut ni hujung-hujung dah. Zaman Madinah hujung-hujung dah. Ya. A'ful liha, simpan janggut. Nak bagi beza dengan orang musyrikin pada zaman tersebut. Dia hujung-hujung dah. Bukan awal-awal dakwah tu Nabi tekan dah. Tak. Kan? Dia hujung-hujung. Mana? Yang Nabi tekan dulu soal iman, soal agama, soal akhlak, ya, melaksanakan perintah Allah. Barulah hujung tu dah elok dah, barulah Nabi sebut tentang
perbezaan dari sudut zahir ni. Hanya betulkan dalam dulu Ustaz. Bentukkan dalam tu. Akhlak tu, iman tu dulu. Itu sunnah Nabi yang utama. Jadi kita sekarang lebih kepada luaran. Sunnah luaran ini dalaman kita kosong, akhlak kita ke laut, ya, menipu orang, mengata orang, mengumpat orang, dan tambah dalam media sosial pula ni, kata macam-macam ke orang, tuduh orang tu sesat dan sebagainya. Tapi luaran kita nampak sebagai pengamal sunnah. Ustaz sebut sesat tadi, sahabat kita nak tanya satu soalan. Al-Shal ni, apakah yang dimaksudkan dengan Syiah? Bagaimana yang dikatakan golongan ini sesat dan mengaku ahli sunnah? Syiah ni maksud dia ialah pengikut. Syiah maknanya pengikut. Itu dari sudut bahasa. Syiah maknanya pengikut. Dalam sudut istilahnya, Syiah ini dia berbeza daripada manhaj kita, iaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kita biasa guna perkataan Islam Sunni, Islam Syiah. Islam Sunni, Islam Syiah. Masih lagi Islam, sama-sama Islam. Sebab tu saya dah sebut awal-awal tadi, Islam tu perkara paling besar dulu. Soalan dalam kubur tu dia tak tanya kamu ikut ahli sunnah ke, kan? Dia tanya apa agama kamu. Apa agama kamu, ya? Ma dinuka, apa agama kamu? Agama kita adalah agama Islam. Jadi Syiah ini secara dasarnya dia masih lagi mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama sebagaimana kita. Cuma huraian-huraian tu, misalnya kita ada Syiah Imam 12. Syiah Imam 12. Syiah Imam 12 ini sebagai contoh berkeyakinan bahawa imam-imam yang 12 ini mengetahui segala perkara gaib. Mengetahui segala perkara gaib. Sedangkan kita baca dalam Quran tidak mengetahui perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui segala perkara gaib. Itu beza sikit Syiah dengan cara fahaman kita ahli sunnah wal jamaah, ya. Syiah anggap Imam Mahdi dah ada dah. Imam Mahdi dah ditentukan, kita tak tahu lagi. Sebab tu kita ada jemaah kita yang terikut, yang terkandah di Mekah, ya. Pasal duk tunggu Imam Mahdi di sana, ya, kan. Itu dia ada elemen-elemen yang kita kata yang tak betul lah. Dia lari daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita i'tiqad adanya Imam Mahdi. Cukup. Tak perlu kita nak lebih-lebih nak pergi tunggu Imam Mahdi kat sana, kat sini. Ataupun kita kutip dana lah sikit. Kita nak bantu Imam Mahdi ni. Nak buat apa dana Ustaz? Kita nak beli senjata untuk Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi nak bunuh Dajjal, senjata tak ada. Kita kutip duit dulu. Kan? Lepas tu Imam Mahdi nak duduk mana? Kita kutip duit, kita beli tanah. Untuk Imam Mahdi. Masuk. Ya, digunakan nama Imam Mahdi, dipergunakan, ditonggang nama Imam Mahdi untuk kepentingan sendiri. Jadi ahli sunnah dah, ahli sunnah Imam Mahdi adalah hadis, kita beriman, percaya, stop dekat tu je. Kita tidak perlu nak nanti muntazar, menanti Imam Mahdi tu. Kalau tak silap saya lah istilah Syiah Al-Mahdi Al-Muntazar, ya. Jadi dia ada beza sikit lah. Misalnya Syiah tu ada nikah mut'ah, nikah seronok-seronok, nikah semalam, 2 malam, seminggu, ya. Kita tak boleh. Sebab kita pegang kepada hadis Nabi bahawa Nabi mengharamkan nikah mut'ah. Itu ada beza sikit lah antara kita dengan Syiah. Jadi yang selamatnya jangan ikut Syiah. Ya, duk panggil ya Husain, duk pukul badan tu. Panggil ya Allah lah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pasal apa kita nak minta kepada Husain pula? Kan? Husain cucu Rasulullah, kan? Panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3 dan kita nak sambung lagi di TV9 30 minit berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Baik, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita dalam slot istimewa Maulidur Rasul membincangkan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz, ya, yang mana kadang-kadang kita terlampau fokus terhadap melakukan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kita terlepas pandang dalam bagaimana kita nak memperbaiki sahsiah dan akhlak kita, dan kita nak ikut seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dua keadaan tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Perbuatan kita mengikut sunnah Nabi, ya, itu adalah satu perkara yang baik, ya, tidak dinafikan, ya, satu perkara yang baik. Dan kita tidak boleh memperkecilkan orang yang cuba mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dia mula pegang kayu sugi itu, ala kita perlekehkan, tak boleh, tak baiklah, sebab dia cuba mengamalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak kena tengok sikit lagi tu, dia jaga tak, kalau kata-kata tadi sugi tu, dia jaga tak akhlak dia daripada melakukan perkara haram berkaitan dengan mulut. Kalau dia bersugi tapi dia mengumpat, mengata orang, kutuk orang, itu maknanya dia melakukan perkara yang haram, dan haram itu sangat besar kesalahannya, dosanya berbanding sunnah yang diamalkan itu. Itu maknanya dia ada tempang sikitlah, ketempangan tu, ya. Jadi sunnah yang diamalkan itu tidak dapat menampung dosa yang dilakukan oleh mulutnya itu, kan? Katalah dia pakai serban, alhamdulillah, kita tak boleh perkecilkan orang pakai serban. Alhamdulillah dia cuba mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi memang pakai serban. Tapi dia pakai serban bila? Masa semayang je. Lepas tu dia habis semayang je, dia tak tutup aurat dah, tak tutup aurat, pakai selok pendek, ya, dan ya, kita tak tutup aurat lah. Tapi bila nak semayang, pakai jubah, pakai serban. Alhamdulillah, bagus dah. Cuma dia melakukan perkara yang haram, iaitu tidak menutup aurat. Itu yang kita nak kena perbaiki tu, ya. Maknanya kalaulah orang tu tak pakai serban tapi sentiasa menutup aurat, itu cantik lah. Sebab sunnah pakai serban tu tidaklah besar mana nak banding sunnah menutup aurat. Sunnah menutup aurat tu lagi besar, ya. Jadi untuk kita nak mengamalkan sunnah lebih bagus, tapi ada sunnah Nabi yang tahap wajib. Sunnah Nabi yang tahap wajib, yang tahap wajib inilah yang perlu diberi keutamaan. Yang mana Ustaz sebut jangan menzalimi orang, ya, kan, dan sebagainya. Yang mana maksud Ustaz adalah mula-mula kita kena utamakan melakukan kewajipan dan meninggalkan larangan, ya. Dan kemudian barulah disusuli dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Begitu Ustaz, ya? Betul. Baik, para penonton, kita ada satu soalan, boleh kita raikan Ustaz, ya? Yarid Talib, adakah benar Syiah begitu memusuhi ahli sunnah? Apakah golongan ini mempunyai kitab hadis mereka sendiri? Dan yang ketiga, wajarkah kita memerangi Syiah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Adakah benar Syiah begitu memusuhi ahli sunnah? Wallahu alam, ya, dikatakan begitulah. Dikatakan begitulah, ya, yang kita baca dan sebagainya, ya. Kalau kita pun balas balik dengan memerangi Syiah pun akan jadi pergaduhan sesama umat Islam, ya. Jadi sinilah seboleh-bolehnya kalau kita cuba harmonikan, biarlah Syiah itu di negara di mana Syiah itu berada sekarang, ya, biarlah di situ. Jadi janganlah golongan kita ni pula minat dengan Syiah, bawa Syiah ke dalam negara kita, sebarkan Syiah dalam negara kita, sebab dia menyebabkan permusuhan, ketidakharmonian sesama kita umat Islam, ya. Biarlah Syiah di tempat dia berada sekarang ni, tak usah duk kacau lah, ya. Kita kacau, ya. Maknanya kita tak kacau Syiah, dan kita harap Syiah pun tak kacau kita. Masalah dia bila Syiah menyebarkan ideologinya dalam tempat kita, dalam negara kita, itu akan jadi pergaduhan, ya. Kita nak jaga supaya jangan bergaduh ni, sebab negara dunia sekarang duk perang belakang ni. Betul. Kan? Kita tambah lagi peperangan yang berlaku, ya. Jadi itu kita nak jaga keharmonian, ya.
Itu asasnya yang penting. Yang satu laginya, adakah Syiah mempunyai kitab hadis mereka sendiri? Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah ya berpegang kepada kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Muwatta Malik dan sebagainya. Dan Syiah tidak mengiktiraflah, kita kata, kitab-kitab hadis yang sebegini, ya. Tidak menganggap Sahih Bukhari itu, kalau kita tu Sahih Bukhari itu kira antara kitab hadis yang utamalah, tapi tidak bagi Syiah. Jadi dia ada kitab hadis yang lain. Sebab apa? Sebab Syiah ni dia menganggap sahabat-sahabat Nabi ni jahat. Syiah ni menganggap sahabat-sahabat ni jahat, ya, kecuali beberapa orang. Maknanya kalau daripada 100,000 sahabat Nabi itu, lebih kuranglah 100,000 sahabat Nabi ni, mungkin 9-10 orang je sahabat Nabi yang baik, yang lain tu semua jahat. Ini Syiah. Ini Syiah, ya. Jadinya apabila majoriti para sahabat Nabi dianggap jahat, maka hadis-hadis Nabi yang datang daripada sahabat Nabi yang dianggap jahat ni tak boleh diterima. Jadi hadis Nabi ni datang daripada sahabat dalam Sahih Bukhari dan sebagainya, maka majoriti sahabat tu dah tak betul, maka hadis Nabi tu ditolak. Kecuali hadis Nabi yang datang daripada beberapa sahabat ni, misalnya datang daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tu barulah diterima. Wajar tak diperangi, Ustaz? Itu maknanya kita perangi dari sudut ilmu lah. Dari sudut ilmu satu, masyarakat kita kena faham kita ni ahli sunnah, manhaj ahli sunnah dah elok dah, insya-Allah. Kalau kita teliti dengan akal, kita akan nampak kebenaran ahli sunnah. Misalnya kita kata nikah mut'ah, kan? Nikah mut'ah, kan? Sono. Tapi kalaulah kita amalkan nikah mut'ah, macam mana kehormatan diri kita? Bagaimana banyaknya rosak wanita di luar sana? Banyak rosak nasab keturunan, kan? Berzina dengan anak sendiri, lepas 20 tahun anak berzina dengan anak sendiri, tak tahu. Kemudian penyakit kelamin, STD, sexual transmitted disease, sebab dia hubungan seks bebas, nikah mut'ah ni, ya. Jadi akal yang sihat kita, walaupun kita tak tahu dalil Quran hadis sangat, elok ke perkara ni? Dia macam jadi satu bentuk pelacuran lah yang dilesenkan. Akal kita boleh timbang tengok tu. Kedua kata, kalaulah sahabat Nabi ni semua jahat, siapa yang didik sahabat Nabi? Nabi 23 tahun Nabi didik, jahat lagi sahabat Nabi ni. Salah siapa? Salah Nabi lah, tak pandai didik sahabat. Adakah kita nak, akal kita nak fikir sahabat Nabi jahat kerana salah Nabi, menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akal kita boleh tentukan agak tak sesuai ajaran Syiah ni. Betul. Jadi kita perangi dengan ilmu. Yang keduanya dari sudut undang-undang. Maknanya kita kena kuasakan bahawa kita mengikut acuan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, dan kita tidak mahu aliran Syiah bertapak kukuh dalam negara kita. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, kadang-kadang Ustaz, kita rasa macam boleh ke macam ni? Kalau kita tak bagi rasuah nanti tak dapat pula projek. Ataupun kalau kita ikut cara Nabi didik anak-anak ni dengan cara-cara macam ni, boleh ke anak ni jadi soleh dan soleha? Tapi sebenarnya Ustaz, kalau kita melihatkan pada hadis Nabi ini, adakah ianya bukan semata-mata hadis tetapi keberkatan di dalam hadis itu sendiri? Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad.
يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dalam slot istimewa Maulidur Rasul. Pada hari ini membincangkan tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Baik Ustaz, bila kita melihatkan sunnah-sunnah Nabi SAW, nampak mudah ataupun ringan untuk dilakukan. Misal katalah kita katakan Nabi suruh mengajar anak-anak ini sedari kecil untuk melakukan solat. Kata bawa pergi ke masjid, solat berjemaah di masjid. Nampak mudah, nampak simple. Tapi kadang-kadang kita terfikir, takkan dengan semudah itu anak-anak boleh berubah? Ataupun kalau kita ambil dalam perkara lain, yang mana Nabi SAW cukup melarang kita untuk memberati timbangan, untuk mengambil rasuah dan sebagainya. Nabi cukup larang perkara-perkara seperti itu. Dan bila mana kita melihat pada hadis-hadis ini, ya, kita melihatkan satu perkara yang kadang-kadang boleh terjadi ni. Tetapi sebenarnya adakah di dalam mengamalkan sunnah itu menyebabkan anak-anak tadi boleh berubah, menyebabkan ada berkatnya hadis itu, menyebabkan berlakunya perubahan pada anak tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu perkara yang perlu kita fahami adalah nilai keberkatan, ya. Nilai keberkatan, iaitu keberkatan ni, al-barakah ini ialah al-khairul ilahi, kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak ada satu alat pengukuran, ya. Susah kita nak ukur sebab dia kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadinya kalaulah kita nampak perkara yang Nabi ajar tu, sunnah Nabi tu simple-simple sebenarnya, ya. Misal jadi contoh yang Dai Aiman sebutkan tadi tu, maknanya kita didik anak semayang. 7 tahun Nabi suruh anak kamu semayang. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a. Suruh anak kamu. Kita kata apalah 7 tahun nak suruh lagi. Ajarlah lain dulu kan. Tak payah suruh lagi, relaxlah dulu. Budak kecil lagi kan. Nanti tunggulah umur dia 11 tahun 12 tahun boleh kita ajar semayang. Kita tak nampak di situ keberkatan apabila kita mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Suruh semayang. Budak tu semayang, kata semayang, biar dulu. Kan? Abu jom semayang, Bu. Ahmad jom semayang. Ajak je semayang. Suruh semayang, kan? Dia tak belajar lagi. Suruh semayang. Macam mana nak semayang? Nak baca Fatihah tak tahu, tak payah ikut je ayah. Kan? Jom pergi surau, pergi masjid. Suruh je. Jadi situ maknanya kalau kita kaji lebih mendalam nanti kita akan nampaklah psikologi dan sebagainya, tapi kita tak ambil dalam tu keberkatan mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ dah dia akan membentuk satu jiwa yang dekat dengan agama, satu jiwa yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam rumah tangga, Ustaz. Kadang-kadang berlaku pergolakan dalam rumah tangga. Mereka ni nak memperbaiki. Jadi mereka ikut balik sunnah-sunnah Nabi bersama dengan isteri, bantu di dapur dan sebagainya. Mungkin dalam tu ada berkat tu menyebabkan hubungan mereka jadi baik balik. Betul. Sebab itu dalam kitab Barzanji kalau kita baca akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatah. Nabi ni dia jahit kasut sendiri. Yakhsifu dia jahit kasut. Dia tak panggil Aisyah, tolong jahit sikit je. Wa yarqa'u thawbahu, pakaian Nabi koyak-koyak ni Nabi jahit sendiri. Kan? Maknanya hari ni kita tak jahit lah. Tapi setrika baju tu kalau isteri tak boleh buat, kan? Kalau isteri tak boleh buat, kalau isteri boleh tolong buatlah kan. Tapi kalau tak boleh buat ni, masa muka kan. Mana kalau jahit baju dengan setrika baju ni senang setrika tu dah kan. Kalau nak jahit baju tu nak bubuh jarum itu pun Nabi buat sendiri kan. Nabi tak susahkan isteri Nabi kan. Maknanya setakat iron baju tu boleh buat. Tapi kalau isteri buat alhamdulillah tak ada masalah kan. Saling bantu-bantu. Jadi Nabi jahit kasut sendiri,
Mana bukan kita nak ikut sunnah Nabi, aku kasut aku nak jahit sendiri, tak mau hantar kepada tukang kasut. Dah. Kita nak ambil sunnah Nabi tu, Nabi berdikari, Nabi tidak menyusahkan ahli keluarga dan bantu Ustaz. Nabi membantu ahli keluarga. Itu sunnah yang sebenar tu. Bukan bentuk Nabi tu, sebab bentuk tu dah berubah. Mana kita jahit baju kita sendiri sekarang ni, semua kita hantar kedai, kan? Tapi elemen yang ada dalam sunnah tu membantu ahli keluarga. Wayah lubu syatah, perah susu kambing. Siapa yang nak perah susu kambing? Bukan bentuk tu yang kita nak ambil sunnah dia. Kita tak belah kambing. Tapi maknanya kita menyediakan minuman kepada ahli keluarga kita. Mana seolah Nabi menyediakan. Nah, Aisyah susu kambing. Nabi siapkan dah. Itu sunnah dia, elemen itu. Kan? Bukan jadi kita duduk jadi raja dalam rumah, kan? Tak. Kita membantu ahli. Dia sunnah yang besar, bila kita baca keseluruhan Nabi itu, membantu ahli keluarga, itu sunnah Nabi. Perbuatan itu ada keberkatan dan menyebabkan cantiknya orang kata perubahan di dalam sesebuah keluarga. Sunnah itu Ustaz. Baik, sahabat kita Rahimah Saud, bagaimana kita boleh mengenali kelompok ahli sunnah yang benar-benar mengamalkan ajaran Rasulullah SAW? Apakah perkaitan ahli sunnah dengan fahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ustaz? Baik, yang pertama kita nak kenali kelompok ahli sunnah, ya. Kita tengok dari sudut ajarannya, pengamalannya itu, ya. Ajarannya, pengamalannya itu secocok, selaras ataupun tidak dengan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kita kena kenal dululah ahli sunnah wal jamaah, kan? Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak hukum orang ni selaras ataupun tidak? So dia berbalik kepada ilmu. Kita kena ada ilmu. Kita kena mengaji juga, ya. Mengaji kitab-kitab hadis, ya. Kita mulakanlah. Maknanya kitab hadis, ambil hadis 40 Imam Nawawi dulu, hadis 40, ya. Makna dasar-dasar agama tu ada dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Kemudian bila dah hadis 40, kita naik Mukhtasar Sahih Bukhari sebagai ringkasan kitab Sahih Bukhari besar 7,000. Kita ambil ringkasan dulu, kita dapat mengenali. Kita tengok kitab hadis hukum, misalnya kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kita tengok terjemahan Quran, ambil tafsir ringkas-ringkas, ya. Tafsir yang ringkas-ringkas tu ambil, tengok, baca terjemahan dia, insya-Allah kita akan dapat faham tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji kitab akidah, 1-2 kitab akidah dihuraikan oleh ahli ilmu yang mempunyai ilmu yang mendalam, ya. Dan kita banyakkan guru-guru agama kita akan dapat satu intipati ajaran yang secocok, yang selaras dengan Islam, yang selaras dengan ahli sunnah wal jamaah. Barulah kita boleh kenal ini ikut ahli sunnah ataupun tidak. Itu asas yang penting, ya. Baik, bagaimana dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ustaz? Baik, perkataan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Asy'ariyah ni dinisbahkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi lepas tu jadi Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah ini dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah, ya. Dia ini salah satu kelompok dalam ahli sunnah wal jamaah. Ataupun dari sudut manhaj ilmu akidah adalah berdasarkan Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab itu kata Al-Imam Murtada Az-Zubaydi dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, dia katakan, idza utliqa ahli sunnah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah itu maksudnya ialah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Tapi kita ambil yang lebih besar sikit, ya. Maknanya Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah mewakili ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah. Tak ada masalah, ya. Cuma kerangka yang lebih besar lagi dalam ilmu akidah, ahli sunnah ini berdasarkan manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Satu. Dalam kerangka fiqh, dalam fiqhnya pengamalan, ahli sunnah wal jamaah ini berdasarkan 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Sebab Asy'ariyah Maturidiyah dia tak kacau cara fiqh. Dia perbahasan dia tentang akidah. Tentang akidah, ya. Cara tu, ya. Kalau dari sudut penyucian jiwa, akhlak, tasawuf,
salah satu asas dalam ahli sunnah wal jamaah ialah mengambil jalan Al-Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuklah Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari, Imam Qushairi dan sebagainya, banyak ulama-ulama, Abdul Wahab Sya'rani dan sebagainya. Okay? Jadi maknanya ahli sunnah wal jamaah ini dia bukan satu orang ulama, dia ribuan para ulama. Kita ada ratusan para ulama dalam akidah, ratusan para ulama dalam fiqh, ratusan para ulama dalam ilmu tasawuf, ratusan para ulama dalam ilmu hadis dan sebagainya, dalam qiraat, di kerangka yang besar itu. Kesemua ini adalah pasak-pasak, tiang-tiang yang membentuk ahli sunnah wal jamaah. Pokok pangkalnya kena menuntut ilmu, Ustaz. Mungkin ada. Tapi jangan kita terlalu, maknanya Asy'ariyah, kita balik pada Asy'ariyah macam tu. Perkara paling penting beriman tu dulu. Beriman kepada Allah. Kadang-kadang tunjang itu. Kalau dia beriman kepada Allah tapi dia tak mau ikut Asy'ariyah, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia masih beriman kepada Allah, beriman Muhammad Rasulullah. Asas tu penting. Baik Ustaz, sedikit mungkin ada kesimpulan ringkas daripada Ustaz dan kita nak menutupi pertemuan kita ni dengan bacaan doa ringkas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan perbincangan kita, ya, kita berpegang, kita sebagai seorang Muslim, agama kita Islam, kita mengambil acuan ataupun kerangka kefahaman yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah ini asasnya kita merujuk kepada Al-Quran dan tafsir-tafsirnya, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi dan juga huraian-huraian ulama terhadap hadis Nabi. Kita ada penyucian jiwa melalui ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatun nafsi. Kita ada mengikut para ulama dalam cara nak beramal yang disebut sebagai madhab, ya. Dan kita ada qiraat, ya, qiraat yang 7. Kalau ada orang bawa qiraat yang pelik-pelik tu, lah tu lari daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Itu dia nak membentuk disiplin ilmu itu, membentuk pasak-pasak, ya, yang kita katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi sidang jemaah, sidang penonton sekalian, hendaklah kita memperkuatkan ilmu kita, memahami Islam, memahami kerangka ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ada juga sebut tentang satu kumpulan yang disebut sebagai Syiah dalam perbincangan kita. Jagalah diri kita daripada terjebak dengan fahaman Syiah ini. Wallahu a'lam. Okey, sedikit doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Istimewa Maulid Rasul, siapa kali sunnah wal jamaah, sudah pun terjawab kepada para penonton. Saya Daya Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlanjak bicara. Tapi sebelum kita nak menamatkan siaran kita pada hari ini Ustaz, kita nak jemput para penonton kita. Jom sama-sama kita bangun, kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pembuktian cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi. Jom kita bangun, kita berselawat sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور.